Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai makna bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan bid'ah? Bid'ah ni berasal daripada perkataan al-ibtida', iaitu mengadakan sesuatu perkara yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Dari segi istilah pula, terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan ahli fiqh dan juga ahli usul. Ahli usul ni dia berpendapat bahawa bid'ah ni tarikah, iaitu jalan atau cara yang diada-adakan dalam agama yang dipandang atau dianggap menyamai syariat. Sebagai contoh dari urusan perkara ibadah. Yang kedua, pendapat golongan ahli fiqh, bid'ah ni satu perbuatan yang tercela yang menyalahi Al-Quran, As-Sunnah dan Ijtima'. Sebagai contoh, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembahagian bid'ah. Pembahagian bid'ah ni terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ni perkara baru, sama ada baik ataupun buruk. Ianya terbahagi kepada lima. Yang pertama, bid'ah wajib. Bid'ah wajib ni dia menepati kaedah dalam Islam. Contohnya macam kumpul Al-Quran dan bukukan dalam mazhab. Lepas tu perangi musuh yang cuba hapuskan Al-Quran. Yang ketiga, untuk memelihara agama. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bid'ah yang haram. Bid'ah haram. Yang dimaksudkan dengan haram ni seperti Khawarij, Mu'tazilah. Yang kedua macam gubal undang-undang bertentangan dengan Al-Quran atau yang boleh merosakkan agama. Yang ketiga adalah bid'ah makruh. Bid'ah makruh ni contoh dia macam tambah perkara-perkara sunat yang telah dihadkan syarak. Macam zikir, kita tambah bilangan zikir, tasbih, tahmid lebih daripada 33 kali kan. Lepas tu kita ada tetapkan hari masa tertentu untuk berzikir. Okay, seterusnya adalah bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah ni contoh ni macam kita makan makanan sedap-sedap kan. Lepas tu kita pakai baju cantik, makan atas meja. Itu semua tak ditegah lah, sebab benda tu semua Nabi tak larang. So memang boleh buat. Benda tu bukan mengajak kita kepada keburukan. So dia jadi bid'ah mubahah. Okay, seterusnya adalah bid'ah mandub. Bid'ah mandub ni adalah perbuatan yang ada dalam dalil sunnah. Contohnya macam solat tarawih berjemaah kita bulan Ramadan kan. Lepas tu semua perkara yang tak dilakukan pada zaman Nabi dulu tapi dilakukan sekarang, asalkan mendatangkan faedah, dia tidak dikira sebagai bid'ah sayyi'ah. Kita boleh buat asalkan perkara tu tak bercanggah dengan syariat. Okay, sebenarnya bid'ah ni tidak semua perkara buruk, tapi ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni apa yang kita lakukan kita dapat pahala, sebab perkara tu perkara yang memberi manfaat. Melainkan dengan perkara bid'ah sayyi'ah yang bawa kita kepada kerosakan. Contohnya macam khurafat, kita mengambalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Itu semua bid'ah sayyi'ah. Okay, seterusnya kita pergi kepada pembahagian bid'ah fi'liyah dan juga tarkiyah. Bid'ah fi'liyah ni kita melakukan sesuatu yang menyalahi sunnah. Contohnya macam mereka hadis palsu. Lepas tu kita sengaja menambah rakaat solat, tambah hari puasa yang telah ditetapkan. Lepas tu kita solat puasa waktu yang terlarang. Itu semua bid'ah fi'liyah. Bid'ah tarkiyah pula, dia macam meninggalkan perkara yang dituntut syarak. Sebagai contoh macam kita sengaja meninggalkan menutup aurat kan. Lepas tu kita tinggalkan puasa, kita tinggalkan solat, kita tinggalkan zakat. Itu semua termasuk dalam kategori bid'ah tarkiyah. Apa yang dapat saya simpulkan, pada zaman sekarang ni memang kita tak akan dapat larilah daripada perkara-perkara bid'ah ni. Macam penggunaan telefon, memang tak ada pada zaman Rasulullah dulu. Tapi apa yang kita boleh lakukan, kita gunakan dengan perkara-perkara bermanfaat. Kita jauhkan daripada perkara yang dimukai oleh Allah. Okay, saya harap apa yang saya sampaikan ni semua faham lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwa binti Jafri. Kawan-kawan, seperti yang kita lihat fenomena masyarakat Islam kini,
khususnya masyarakat Melayu, gemar melakukan satu ibadah tanpa merujuk sumber yang sahih. Ibadah yang kelihatan sempurna, tampak baik, dijadikan ibadah seharian. Sehingga ada golongan yang mewajibkan ibadah tersebut. Bukankah syarat untuk Allah terima satu amalan itu hanya dengan 2 syarat? Yang pertama, ikhlas kerana Allah, dan yang kedua, mengikut syariat. Terdapat pelbagai pembahagian bid'ah yang perlu kita tahu. Antaranya ialah bid'ah ta'abudiyah atau bid'ah adat dan ibadat. Adat seperti yang kita tahu ialah perbuatan manusia yang menggunakan alam untuk kehidupan mereka, untuk kepentingan mereka. Contohnya seperti perindustrian, pertanian dan sebagainya. Manakala ibadat membawa maksud segala perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, para ulama berbeza pandangan. Adakah berlaku bid'ah dalam perkara adat seperti mana berlakunya perkara bid'ah dalam urusan ibadah? Adat terbahagi kepada 2, iaitu adat yang terikat dengan syarak yang mempunyai batas-batas tertentu. Jika berlaku sebarang pembaharuan, ia dikira bid'ah. Contohnya, bernikah tanpa mas kahwin. Yang kedua ialah adat yang tidak terikat oleh syarak. Contohnya, perbuatan yang memerlukan kepada kepakaran dan juga penyelidikan, seperti dalam kedoktoran, pertanian, perindustrian dan lain-lain. Untuk bidang yang kedua ini, syarak memberi kebebasan kepada manusia untuk mencipta pembaharuan demi kebaikan bersama, asalkan dengan syarat ianya tidak membawa bahaya kepada diri sendiri dan juga manusia sekeliling, dan juga tidak mengganggu urusan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bid'ah hakikiyah ialah bid'ah yang tiada langsung kaitannya dengan syarak, iaitu seperti menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Pada zaman Rasulullah, datang seorang lelaki kepada baginda menceritakan dirinya tidak boleh makan daging kerana apabila dia memakan daging, nafsu syahwatnya akan membuak-buak. Lalu, si lelaki tersebut mengharamkan dirinya untuk makan daging. Seterusnya ialah bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah perlu dilihat dari 2 sudut. Sudut yang pertama, perkara tersebut tidak kelihatan bid'ah, tidak terbukti bid'ah kerana terdapatnya nas dan juga dalil. Namun, apabila kita lihat dari sudut yang kedua, perkara itu menjadi bid'ah kerana tiada sandaran nas dan juga dalil. Contohnya ialah solat nisfu Sya'ban 100 rakaat, solat berbakti kepada kedua ibu bapa dan sebagainya. Contoh tadi, sembahyang tadi pada zatnya disandarkan kepada suruhan Nabi, iaitu solat yang merupakan amal yang baik. Namun apabila kita lihat dari segi pelaksanaannya, kaifiatnya, ianya menjadi bid'ah kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat baginda. Oleh itu, mereka yang melakukan bid'ah idhafiyah ialah mereka yang telah mencampurkan amal baik dan juga amal tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azhara binti Muhammad. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk pembahagian bid'ah. Pembahagian yang saya ingin terangkan ada 3. Yang pertama, bid'ah i'tiqadiyah, qauliyah dan amaliyah. Yang kedua, bid'ah juz'iyah dan kulliyah. Dan yang ketiga, bid'ah basithah dan murakkabah. Yang pertama adalah bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah ialah apabila seseorang beriktikad dengan pegangan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Bid'ah seperti ini sebenarnya telah lama berlaku sejak zaman dahulu dan ada juga pada zaman sekarang. Di sini saya sertakan contoh bid'ah i'tiqadiyah pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Bid'ah i'tiqadiyah pada zaman dahulu adalah golongan mujassimah yang menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Manakala pada zaman kini contoh bid'ah i'tiqadiyah ialah seperti perbunuhan, telekan, tangkal dan sebagainya. Yang kedua ialah bid'ah qauliyah. Bid'ah qauliyah ialah membuat perubahan daripada perkataan yang dibawa oleh Rasulullah atau melahirkan perkataan yang bertentangan dengan sunnah. Contohnya, mengatakan Rasulullah makan dengan 5 jari. Yang ketiga adalah bid'ah amaliyah. Bid'ah ini terbahagi pada 2. Yang pertama, amalan zahir dan yang kedua, amalan batin.
Bid'ah amaliyah yang pertama ialah melakukan amalan zahir yang bertentangan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah. Contohnya, tidak solat pada waktunya. Contoh yang kedua, melaksanakan haji bukan dalam bulan haji. Bid'ah amaliyah yang kedua ialah melakukan amalan-amalan batin yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Yang kedua pula ialah bid'ah kulliyah dan juz'iyah. Maksud bid'ah juz'iyah ialah bid'ah yang dilakukan boleh memberi kesan kepada seseorang sahaja tanpa melibatkan orang lain. Contohnya, membuang air kecil menghadap kiblat. Manakala bid'ah kulliyah bermaksud bid'ah yang dilakukan memberi kesan kepada orang ramai. Bid'ah ini tidak terhad kepada pelakunya sahaja. Dan yang terakhir adalah bid'ah basitah dan murakkabah. Bid'ah basitah ialah bid'ah yang berlaku secara sederhana tanpa ada perbezaan dengan sunnah secara jelas. Contoh bid'ah basitah ialah menggabungkan solat sunat dengan solat wajib tanpa diantarai oleh tasbih atau bacaan yang lain. Manakala bid'ah murakkabah ialah bid'ah yang digabungkan seumpama menjadi satu bid'ah. Contoh bid'ah murakkabah ialah akidah yang dianuti oleh penganut Syiah tentang kekebalan imam mereka. Bid'ah seperti ini timbul di kalangan mereka sahaja. Secara kesimpulannya, bid'ah yang pelbagai ini tidak semuanya termasuk dalam bid'ah yang sesat. Kepelbagaian jenis bid'ah, wujud akibat sudut pandang ulama yang mengkajinya adalah berbeza-beza. Oleh itu, untuk memastikan satu-satu amalan itu bid'ah ataupun tidak, kita mesti merujuk kepada definisi yang disepakati oleh ulama. Masyarakat Islam pada hari ini tidak perlu berpecah belah atau bermusuhan di antara satu sama lain kerana tidak sefaham dalam memahami makna bid'ah yang sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.